di hari ini. Kita masuk bab syukur ya. Surat 199 bab yang kelima pada menyatakan syukur. Betul ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa mansur lana fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Tumuruz lana fa innaka khairul raziqin. Amma ba'd. Terutamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang mulia ini di bulan Dzul Qa'dah ya. Bulan ini daripada Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan juga Muharram merupakan bulan-bulan yang mulia, yang suci, yang bersih, yang mana kita tumpukan kepada ibadah dan juga zikir. Maka di samping itu kita menambahkan ilmu fardu ain dan ilmu untuk menambahkan takwa dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali ke dalam pertemuan bulanan kita, muka surat 199 bab yang kelima pada menyatakan syukur. Jadi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandiri telah menyusun kitab ini daripada panduan dan rujukan Ihya Ulumuddin ataupun Bidayatul Hidayah yang merupakan matannya dan syarahnya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di sini kita masuk bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ketahui olehmu bahwasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia di atasnya daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lain-lainnya kepada barang yang dijadikannya karenanya. Seperti memalingkan ia akan pendengarannya kepada mendengar Al-Quran dan juga mendengar hadis dan juga mendengar ilmu yang bermanfaat, dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid dan juga kepada mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggikan akan agama Islam. Itulah dia nak menunjukkan betapa pentingnya akan anggota-anggota kita ini yang telah dicipta, direka ataupun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala akan anggota-anggota kita ini untuk kita mengenang jasa dan bersyukur kepada pencipta. Kerana semua anggota kita akan ditanya balik ke mana kita bawa anggota kita ini kan. Malah dalam surah Yasin yang sering kita baca kan, ditanya pada hari akhirat ini ditempat balik al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kan. Ingat ini ayat ke berapa, 65 ke surah Yasin dulu. Kita dah baca bahawa segala anggota kita ini, mata, telinga, mulut, dua tangan, perut, kemaluan, dua kaki, 7 anggota itu memang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana kita bawa. Maka sudah pasti kita bersyukur, dan tanda syukur kita gunakan pendengaran kita, penglihatan kita, kaki kita, tangan kita, seperti mana diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandali di sini, iaitu memalingkan akan pendengaran kita kepada mendengar Al-Quran, hadis, ilmu pengajian,
ilmu bermanfaat, dan juga kaki kita berjalan ke masjid, pergi tempat mengaji, pergi umrah, pergi haji, ya. Manakala tangan kita gunakan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang dulu pergi berperang, pergi memegang senjata, tombak. Cuman pada hari ini kita mungkin tombak kita dengan menunjukkan jalan yang baik, kita kongsi dengan media sosial yang baik-baik, jangan kongsi yang buruk, ya. Jadi tanda kita bersyukur menggunakan tangan kita pada tempat yang diridai oleh Allah Ta'ala, itu tanda syukur. Dan bahwasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Tengok. Syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Yang menunjukkan bahawa tanda kita berterima kasih kepada Allah, malah berterima kasih kepada makhluk, kepada orang-orang yang berjasa dengan kita, kepada mak ayah kita, guru kita dan sebagainya, kan. Orang-orang telah menunjuk ajar yang baik pada kita, termasuk kepada urus setia, sakafah kita ni, kepada hakim dan juga kawan-kawannya, kan. Kalau tak, kita mungkin tak baca kitab ini, tak tahu makna syukur, tak tahu apa sifat-sifat mahmudah ni, kan. Di mana ada berapa sifat mahmudah? Ada 10. Ini yang kelima ni syukur, ya. Oleh kerana itu, syukur ini ialah pujian kepada yang memberikan kebaikan di atas apa yang dipersembahkan kepada kebaikan itu. Ini disebut di dalam di dalam kamus, ya. Kalau kita buka kamus, syukur itu adalah as-sana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. Makna syukur kalau kita tengok kamus, iaitu pujian kepada orang yang memberikan kebaikan di atas apa yang dipersembahkan daripada kebaikan, ya. Maka Ibnu Ajibah menyebut syukur ialah kebahagiaan hati ataupun nikmat yang diperoleh, diiringi dengan menjadikan seluruh anggota tubuh badan supaya taat kepada Allah Ta'ala yang memberi nikmat, dan juga pengakuan atas segala nikmat yang diberikannya dengan rendah hati. Itu tak dalam kitab kita ni, ringkas dalam kamus Ustaz Senguk ni, di mana dalam syarah tentang mana syukur itu, bahawa kebahagiaan hati atau nikmat yang diperolehi, maka kita bersyukur, ya. Oleh kerana itu, di sini disebut bahawasanya, kita balik ke surat 200 di atas sekali, dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Malah lebih tinggi daripada sabar. Sabar dah susah dah, kan. Syukur lagi lebih tinggi, ya, daripada sabar, lebih tinggi daripada zuhud, lebih tinggi daripada khauf, dan juga sifat-sifat mahmudah yang lainnya. Kenapa? Ya. Kerana syukur itu dimaksudkan akan dia pada dirinya bersalahan sabar. Bersalahan sabar di mana dimaksud daripada akan mengerasi akan hawa nafsu. Mana hawa nafsu itu sabar. Bersalah juga khauf, maka iaitu dimaksud daripadanya menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksudkan. Nak dapat pangkat, kena takut, macam-macam takut, kan. Sabar, nak menahan nafsu, sabar, berbagai cara sabar. Dan bersalahan zuhud, maka iaitu maksud daripadanya akan lari daripada dunia, yang melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada maksudnya, kepada maksud. Arti makna zuhud tadi adalah lari daripada dunia, maknanya menjauhkan dunia, yang melalaikan, itu maksudnya. Bukan semua dunia kita lari, tapi ada dunia yang kita yang baik, ya, yang tidak melalaikan, maka ia tidak mengapa, ya. Namun apa yang dia nak bagi tahu di sini bahawa, ya, syukur adalah setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi pada sabar, lebih tinggi pada zuhud, lebih tinggi pada khauf. Kenapa nanti kita akan tahu, ke depan nanti akan diterangkan, ya. Maka kerana syukur itu dimaksud pada dirinya tiada putus di dalam syurga. Tengok, syukur tak akan putus dalam syurga.
Sebab syukur nikmat kan. Dan tiada ada dalam syurga itu khauf. Dalam syurga tak ada khauf, tak ada takut-takut dah. Sebab tempat menerima nikmat tadi kan. Kenapa? Kerana syukur ialah kebahagiaan hati ataupun nikmat yang diperoleh diiringi dengan menjadikan seluruh anggota tubuh badan supaya taat kepada Allah Ta'ala. Maka syukur ini ia adalah tanda kebahagiaan hati dan nikmat yang diperoleh. Jadi nikmat yang diperoleh itu melalui syukur itu di mana begitu tinggi sebab dia ada dalam syurga. Sedangkan apa tadi? Sabar tak dalam syurga. Tak boleh sabar dah masuk syurga dah. Sabar di dunia dalam melakukan ketaatan. Dah hasil sabar di dunia, maka kita dapat nikmat syurga. Jadi dah dapat, tak payah sabar dah. Memang dah dapat nikmat. Itu hebatnya syukur tadi ya. Jadi syukur itu dimaksud padanya tiada putus dalam syurga, tak putus dalam syurga. Sedangkan sabar, khauf, zuhud, semua tak ada dalam syurga. Dalam syurga semua yang mewah-mewah. Tak ada zuhud lagi. Semua nikmat yang cukup besar ya. Tak ada takut. Khauf itu kan takut. Tak ada takut dah. Dah menemukan nikmat. Tak ada ketakutan lagi. Tak ada peperangan lagi. Tak ada sakit lagi. Mana tak ada ketakutan apapun dalam syurga. Tak ada dah. Sebab tempat menerima nikmat kebahagiaan yang luar biasa, yang kemuncak daripada kenikmatan yang tak perlu lagi berjuang, tak perlu lagi bersabar, tak perlu lagi ketakutan. Hanya yang ada syukur, subhanallah. Oleh kerana itulah disebut, dan kerana berkekalan syukur itu dalam syurga. Dalam syurga berkekalan nikmat syukur itu. Kenapa kita tengah menikmati kebahagiaan hati, kebahagiaan anggota, kebahagiaan segala-galanya kita peroleh di dalam syurga. Jadi tak perlu sabar-sabar lagi sebab sabar di dunia, sabar dalam melakukan taat, sabar dalam ketakwaan, sabar dalam salat, sabar dalam puasa, sabar dalam zakat, sabar dalam menunaikan ibadah haji. Sekarang dia kena sabar pada rumah, kena siap sedia ke Morbid Peak, ke KLIA kena 5 jam sebelum, kemudian kena tunggu pula turn kita, kena tunggu nusuk, kena tunggu perjalanan dan sebagainya, kemudian mengantuk-ngantuk lagi kan. Sabar di dunia aja masa melakukan ketaatan. Dalam syurga nikmat semua. Malah dikata tak perlu buang air besar, air kecil, semua tak ada. Tak payah beratur tandas sana ya. Tak ada sakit perut, tak ada sakit gout, tak ada sakit mata, sakit badan, sakit tulang, semua tak ada. Nikmat je, nikmat. Itulah syukur tak putus dalam syurga. Sedangkan sabar, zuhud, khauf semuanya terputus. Itu dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wahum alhamdulillahil alamin, dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahwasanya segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Segala puji, mana kita syukurlah tu. Alhamdulillah dapat nikmat syurga, dapat buah-buahan, dapat nikmat pasangan bidadari bidadara dengan apa nama pelamin-pelamin, dengan makanan minuman tak putus-putus dilayan oleh wildan mukhalladun, oleh para kanak-kanak yang kekal, yang senyum, yang baik, yang tak ada songe, yang tak ada menangis, tak ada kesusahan, tak ada ketakutan. Itu dia ya. Surah Yunus ayat 10. Dan kerana adalah syukur itu salah tab ya. Betulkan ya. Dan kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Syirik dituliskan itu tapis. Orang type tu salah ya. Betulkan tu, ambil pen, betulkan tu. Dan kerana adalah syukur itu, kan syirik itu bahaya. Syirik ini dah syirik pada Allah Ta'ala. Takkan syirik pula setinggi pangkat kan. Dan kerana adalah syukur. Tukar ya. Syirik itu padam, tulis syukur. Dan kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat dan tiada banyak mereka yang sampai kepadanya. Bukan semua sampai kepada syukur, kepada syurga, melainkan dia kena sabar, kena khauf, kena apa lagi, kena ikhlas, jangan sombong, jangan takabur, jangan riak, jangan apa lagi, jangan ujub di dunia ini, kena humble, kena bertanggungjawab, kena ada sifat bertaubat dan sebagainya di dunia ini, maka akan mendapatkan nikmat. Maka kita bersyukur bila dah mendapat nikmat dan anugerah yang Allah berikan
kebaikan demi kebaikan, kebahagiaan demi kebahagiaan, keseronokan demi keseronokan, maka kita bersyukur. Oleh kerana itu, syukur itu setinggi-tinggi pangkat yang tiada banyak mereka sampai kepadanya. Kenapa firman Allah Subhanahu wa taala menyebut wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada sekalian hambaku yang banyak bersyukur. Sikit sangat orang bersyukur ni. Syukur nikmat, kan? Sikit sangat. Kita lupa Allah bagi mata, kita salah gunakan mata, kan? Tengok yang benda-benda yang haram, yang melalaikan, yang melalikan dan sebagainya. Kita diberikan telinga dengar benda-benda yang orang mengumpat, orang mencaci, benda-benda yang aib, dan sebagainya, kan. Lepas kita dengar, lepas kita pandang, kita kongsi pula ke orang lain yang tak baik itu, kan. Laju je, kan, yang tak baik. Yang baik lambat sampai, kan. Orang viral baca Quran, orang viral baca hadis, baca zikir dan sebagainya, lambat. Tapi kalau orang menari, sembuh air ke, macam-macam, kan. Yang tak baik cepat je sampai, kan. Jadi Allah menyatakan bahawa sikit sangat orang bersyukur ni. Kenapa kita nak bersyukur? Mata kita ni belum nafas, belum pernafasan kita. Kalau jam sekali cuba, asma saja kita dah lari ke hospital cepat-cepat, kan. Nak bubuh gas, takut tak boleh bernafas. Baru sakit asma sikit, kan. Sakit perut dan sebagainya. Kita sikit sangat orang bersyukur. Surah Sabah ayat 13. Dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya bagi mereka yang syukur, kerana firman-Nya, wala in syakartum la azidannakum. Demi Allah, tengok, Allah sendiri bersumpah. Jika syukur kamu akan nikmat aku, kata Allah, niscaya menambah aku akan kamu daripadanya. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Apa maksudnya? Kita bersyukur di dalam ketaatan, maka Allah akan tambahkan nikmat, akan tambahkan kesihatan, akan tambahkan segala hajat-hajat kita dan sebagainya. Syukur dalam harta kita memberi, kan. Kita memberi, macam tahfiz Miftahul Ulum. Ustaz dilantik YDP sekarang, kan. Miftahul Ulum kata bakar, ibu pejabatnya di Sri Petaling, tengah ada ulama baca hadis, yang cawangannya diulangat terbakar, kan. Ada tak kita infak umpamanya, kan. Kalau kita dah tahu kita infak RM10, maka nampak zahir memang kurang, tapi Allah kata, Rasul kata apa dia? Mana kasa mimalin bisadaqah, tidak akan kurang harta kamu dengan suat sedekah. Maka kita bersyukur bila ada orang minta derma, ada orang kita bayar zakat, ada orang kita bersyukur. Bersyukur terhadap harta yang Allah pinjamkan kepada kita. Bab apa lagi? Bab kesihatan kita bersyukur. Boleh pergi suruh, boleh pergi ke masjid, boleh pergi umrah, boleh pergi haji dan sebagainya, kan. Maka kita bersyukur, ya. Boleh tolong mak, tolong ayah, tolong adik-beradik dan sebagainya, kita bersyukur, ya. Bukan jadi beban kalau kita tolong orang, bukan jadi beban kalau kita infak menolong orang, tapi kita bersyukur, itu maksud syukur, ya. Oleh kerana itulah, jika kita bersyukur, Allah akan tambah. Syukur dan tambah harta kan bukan kurang, ditambah, ya. Itu dia, surah Ibrahim ayat yang ke-7. Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan siksa, kerana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tiada memperbuat Allah Ta'ala akan siksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Itu dia. Maknanya kalau kita beriman, kalau kita syukur, maka Allah akan tambah nikmat dan Allah tidak akan siksa. Walaupun nampak orang berjuang, kan, kena bom, nampak dalam pandangan manusia siksa, tapi dalam pandangan Allah dia mulia. Macam di Palestin kena bom dan sebagainya, tapi tempat itu mulia, tempat itu berkat. Allah kata, kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maknanya tempat itu tempat diberkati. Tapi tak semestinya tempat disebut diberkati dia tak ada perang.
tenang apa semua, tak ada pergolakan apa. Sebab pergolakan itulah mereka syahid, maka mereka tenang di alam barzakh. Walaupun dalam pandangan manusia susah, takut, kena bom, hancur, dan sebagainya. Dalam pandangan manusia dan pandangan Allah, mereka semulia-mulia mati. Walhal dimanapun kita mati kan, maka mati yang paling mulia lah mati di dalam medan perang. Mati di Mekah macam seorang hari Jumaat pula kan, jemaah kita pertama meninggal hari Jumaat pula, Masya Allah. Kemudian di Aceh, di Masjid Al-Falah, Sigli, khatib lepas berkhutbah, hari Jumaat yang lepas ni, kampung Ustaz tu, lepas berkhutbah, kemudian turun jadi imam, kemudian rakaat pertama, masa sujud tak bangkit dah. Subhanallah. Ini kematian yang dicemburui. Lepas bagi itu masjid, dikira masjid negeri, masjid negeri, masjid paling besar di Sigli itulah Masjid Al-Falah itu. Macam kita di Selangor, masjid apa nama tu, masjid Sultan, masjid apa, Masjid Biru, Masjid Shah Alam tu, dia di Aceh tu, itulah di apa nama, di negeri apa nama, di negeri PD ada dua, ada PD dan PD Jaya. So di PD itulah yang paling besar masjid di Sigli itu. Di situ khatibnya berkhutbah, kemudian lepas selesai khutbah, qamat, salat Jumaat kedua rakaat. Rakaat yang pertama, masa sujud nak naik ke rakaat kedua dah tak bangkit dah, meninggal terus itu. Subhanallah. Kematian dalam sujud, ya. Ini tanda begitu mulia. Maka bila ada kematian macam di Mekah, rakyat Malaysia pertama meninggal hari Jumaat pula. Adakah keluarga ni susah? Tidak. Jangan bersyukur. Itu dia. Walaupun mati, bersyukur. Kerana Allah pilih di tempat, di hari, di bulan yang paling mulia. Bulan Dzulqa'dah kan? Dzulqa'dah, bulan yang mulia. Hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Kemudian di Tanah Suci, tempat yang paling mulia. Di Mekah pula, tempat yang paling afdal, yang pahalanya 100,000 kali ganda. Syukur. Ahli keluarga jangan nangis. Jangan susah hati, bersyukur. Kerana itu adalah kematian yang dicemburi oleh orang ramai. Kan sudah pasti Allah menyatakan tadi, tiada yang memperbuat Allah Ta'ala akan siksa kamu jika syukur, kamu akan segala nikmatnya dan beriman kepada kamu. Ma yafa'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Surah An-Nisa ayat 147. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin. Dan segala selagi membalas Allah Ta'ala akan sekalian yang syukur akan nikmatnya. Dibalas. Jadi ditambah. Azidannakum sekarang disebut dibalas pula dengan ganjaran yang begitu besar. Bagi orang yang syukur akan nikmat mata, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat kepala, nikmat rambut, nikmat tangan, nikmat perut, nikmat dua kemaluan, nikmat dua kaki, dua tangan, semua kita syukur. Dan kita lakukan pada tempat yang diridai, dihalalkan oleh Allah Ta'ala, kan? Dan sabda Rasulullah SAW, at-ta'imu syakir bimanzilati sha'im as-sabir. Orang yang makan yang syukur adalah ia menepati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Artinya apa dia? Bersamaan kedua-duanya pahala yang banyak. Orang yang makan kerana bersyukur pun dapat pahala. Orang yang berpuasa, bersabar, dah dapat pahala. Dua-dua sama. Subhanallah. Oleh kerana itulah kenapa diimbangkan dua. Sekali kita berpuasa, sekali kita makan. Itulah sebaik-baik puasa yang mencukupkan kehidupan kamu dunia dan akhirat adalah puasa. Daud Nabi katakan, sehari berpuasa, sehari berbuka, cukup kamu. Di Jakarta ada seorang yang buat syukur sangat dia. Kalau dia ada harta, dia infak, dia sedekah, dia zakat dan sebagainya, bagi fakir miskin. Kemudian dia buat puasa Isnin Khamis, kemudian dia puasa Daud. Subhanallah. Macam apa nama tu, Datuk Said Azman ke, kan di Telestar kita di Malaysia kan, dia bersyukur bila datang Habib Umar di infaknya, helikopternya ataupun pesawatnya nak hantar KL ke Terengganu dan sebagainya kan. Contohnya kan, di Jakarta ada seorang macam tu juga.
dapat ulama dan sebagainya, tapi dia tak mahu sebut nama, jangan sebut nama dia. Ada ustaz mana ada macet di sana, macet. Kalau nak pergi Bandung, Jakarta, Bandung, dia akan bawa ulama tersebut naik helikopter dia ataupun jet dia. Subhanallah. Apa kerja dia? Zikir. Apa kerja dia? Puasa Daud. Subhanallah, dia bersyukur betul. Ada fakir, ada miskin, dia pasti akan tolong. Itu dia. Macam di Malaysia, Syed Azman tu kan, bawa haji dengan jet peribadi sekarang kan. Suami isteri 30 pekerja, bawa pasangan 60 sekali terbang. Ambil pakej tabung haji, paket Almas, paket yang paling mahal 269 tuan-tuan kan. Bersyukur. Itu bukan membazir sebab dia masuk juta-juta hari-hari. Itu dia. Jadi bersyukur, ya. Dan dia tidak menyalahgunakan akan hartanya, melainkan membawa orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi makan, kita baru ni kan open house di mana-mana. So kita makan dengan penuh kesyukuran, tidak membazir, ya. Maka sama dengan manzilah orang berpuasa tapi bersabar, ya. Ini hadis Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya. Dan adalah Rasulullah SAW menangis di dalam solat tahajud. Tengok, Nabi sendiri, ya, yang sudah diampunkan dosanya sebenarnya. Dia maksum, dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat. Tapi tetap dia menangis. Ya, takut dosa. Ya, dalam solat tahajud. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya bertanya akan isteri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan apa sebab engkau menangis wahai Rasulullah? Sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu dan dosa engkau dan barang yang terkemudian. Dosa terdahulu, dosa terkemudian, semuanya dah diampunkan Allah Ta'ala. Kenapa nangis? Maka bersabda Nabi SAW, afala akun abadan syakura? Maka adakah tidak? Adakah tiada ada aku hamba yang banyak bersyukur? Seakan Nabi nangis kerana syukur. Subhanallah. Inilah hebatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa dalam ayat yang lain Allah ada berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepada aku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepada aku, janganlah kamu kufur. Maknanya betapa penting kita bersyukur, merupakan setinggi-tinggi makam dan darajat. Masya Allah, subhanallah, tuan, ya. Ini pentingnya syukur, ya. Oleh kerana itulah, ya, Nabi SAW mengingatkan kita tadi kan, dan sekaligus jawapan kepada Aisyah, afala akun abdan syakura. Nabi menangis ini kerana bersyukur. Kita menangis kerana susah hati, kerana takut, nangis kehilangan orang dikasih, nangis, kan. Nabi menangis kerana bersyukur, kerana takut kepada Allah, ya. Subhanallah. Dan ketahui olehmu bahwasanya syukur itu berhimpun ia daripada 3 perkara. Berapa perkara? Berhimpun dalam syukur 3 perkara. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, kelakuan, akhlak. Yang ketiga, pekerjaan. Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Tiada ada ia daripada yang lain daripadanya. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu sebab jua. Ilmu kan daripada Allah Ta'ala. Tapi kenapa datang daripada makhluk? Maknanya kita menuntut seumpama hari ini, kita menuntut dengan guru kita, kita baca kitab dan sebagainya, ya. Itu sebab saja. Menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia daripadanya hakikat. Tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Jadi semua nikmat datang daripada Allah Ta'ala.
Walaupun mungkin melalui tangan kita, kita kena berniaga, kita kena berusaha dan sebagainya kan. Namun nikmat ini kita kena akui bahawa ia adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Macam Syed Azman tadi, macam seorang di Jakarta itu kan, dia nikmat Allah Ta'ala. Maka digunakan nikmat itu pada tempat yang sebenarnya. Dibawa ulama untuk supaya tak jam perjalanan dakwahnya lurus, kudus dan juga cepat. Bila orang tunggu sampai terus dan kita mulakan belajar, menuntut ilmu dan sebagainya kan, maka ada orang-orang yang mempunyai nikmat seumpama kekayaan dan sebagainya dipinjamkan oleh Allah Ta'ala, dia bagi kepada orang lain pula kan, asbab saja, kerana dia rajin, kerana dia taat, kerana dia bersyukur, maka Allah tambah nikmat-nikmat itu, dan nikmat itu dia akui bahawa itu pemberian Allah Ta'ala, dibagi kepada hamba Allah yang lain pada jalan Allah yang diredai olehnya. Maka demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Itu dia. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat, maka ia datangnya daripada Allah Ta'ala. An-Nahli ayat 53. Mana nikmat-nikmat ilmu dan juga kekayaan, harta dan semua adalah pinjaman Allah Ta'ala. Hatta diri kita adalah milik Allah. Nyawa dipinjamkan, dihidupkan kita. Semua adalah milik Allah Ta'ala. Maka akan diambil bila-bila saja. On time. Nyawa kita. Kan? Kadang ada juga diambil kakinya. Kerana mungkin kurang menjaga. Dia makan yang manis-manis, jadi kecil manis, kena potong kaki. Itulah. Orang dah kecil manis, makan manis tak bersyukur tu. Itu dia. Kena pantang lah kan. Jadi kadang-kadang nikmat kaki, nikmat sedap dan sebenarnya semua diambil kerana kita dah diberi ilmu sebenarnya, tapi kita kadang tak beramal dengan ilmu. Maka kena beramal dengan ilmu. Tak boleh makan serentak makanan laut dengan darat. Jangan makan ayam dengan ikan serentak, nanti pening, sakit badan, sakit lutut. Tapi kita hentam je semua kan. Pada ilmu dah tahu, tapi kita ikut nafsu kan. Kan boleh. Nanti makan mula-mula pagi ayam, tengah hari ikan bakar dengan campur, kan boleh. Kenapa kita hentam sekali? Itulah jadi kita ada ilmu tapi kita tak ikut ilmu, ikut nafsu. Itu dia. Jadi seakan-akan kita kurang bersyukur di situ. Maka bila kita degil, Allah sakitkan kita, sakit badan, sakit lutut dan sebagainya, kerana kita tak pandai mengamalkan ilmu dan juga tidak mau menuntut ilmu tentang pantang larang dan sebagainya. Maka inilah dia, kita kena rajin menuntut ilmu. Dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita kena bersyukur kerana nikmat itu dah milik Allah Ta'ala, maka kita gunakan pada tempat yang diridai oleh Allah Ta'ala. Artinya apa dia? Semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Dan adapun kelakuan akhlak tadi, maka engkau suka cita dengan Tuhan yang beri nikmat serta engkau membesarkan akan dia dan menghinakan akan diri engkau. Akhlak kita, kelakuan kita, jangan ego, jangan sombong, jangan takabur. Ini nak menunjukkan bahawa kita mesti mempunyai adab kesopanan, tata cara, tradisi dalam hidup, mesti ikut apa tradisi yang sesuai dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan sunnah baginda SAW kan. Jadi kita kena apa? Kena membesarkan akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab kahwin, dalam bab meminang, dalam apa semua kena ikut tradisi Islam dan dalam rangka membesarkan Allah Ta'ala, bukan membesarkan bos kita, tempat kerja, bukan membesarkan akan pasangan kita dan sebagainya, tetapi kita kena tawadu, menghina diri, tawadu, rendah diri, kerana kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, maka jangan ego, jangan sombong,
kena jaga adab kesopanan, ya, di dalam bercakap, di dalam berjalan, di dalam memandang dan sebagainya. Semua tutur kata, pergerakan kita, pakaian kita, perjalanan kita dalam kereta, ketika parking, ketika berjalan dan sebagainya. Semua ada adab kesopanan. Ya. Dan adapun pekerjaan, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tiada pada dilarangnya seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat Al-Quran. Pekerjaan kita ni. Guna mata ya. Pada tempat yang baik. Ya. Melihat akan Al-Quran dan kitab-kitab hadis dan kitab ilmu yang bermanfaat. Dan jangan kau pakai dia pada melihat yang haram seperti melihat perempuan ajnabiyah. Ya. Walaupun dia kadang dia saja pakai ketat, pakai longgok-longgok saja di selfie. Maka jangan pandang. Abaikan. Sebab kita pandang itulah. Jadi dia naik apa? Naik dia punya view yang menyebabkan dia dapat duit. Siapa yang banyak view dapat duit daripada YouTube, daripada media sosial dan sebagainya. Ya. Maka jangan tengok. Di samping kita jangan buat. Ya. Jangan lihat. Ya. Perempuan ajnabiyah, artinya perempuan yang bukan mahram engkau dan bukan isteri engkau. Ya. Itu dia. Nak pandang-pandang isteri je kan. Dan bukan sahaya engkau. Bukan hamba sahaya. Seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau. Itu je bermanfaat kan. Dalam pekerjaan, itulah kita belanja, kita tengok apa semua yang patut-patut. Ya. Dan menuntut ilmu dan menunaikan haji, umrah dan sebagainya. Tiada pada maksiat. Kita gunakan pekerjaan kita jangan melibatkan dengan maksiat, dengan judi, dengan loteri dan ekornya dan meminum arak dan sebagainya kan. Jangan guna. Orang tak beriman memang macam tu kan. Kadang-kadang kita tak perasan bawa cucu tapi main judi. Tahu tak? Judi yang RM3 aja kan. Beli koin kemudian kemudian apa? Bubuk dekat permainan untuk kadang mendapatkan apa? Mainan. Tapi tak dapat kadang kan. Dapat yang murah dan sebagainya. Itu loteri dan di atas judi yang kecil-kecilan sebenarnya di pasar raya. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Itu judi juga ya. Secara kecil-kecilan. Tapi kalau seorang RM3, 10 orang, kalau 100 orang, dia dapat duit. Sedangkan kita bukan jual beli itu. Kita menerka-nerka, kita agak-agak. Kadang dapat apa yang elok, kadang tak dapat. 10 orang tak dapat satu kadang kan. Saja permainan yang tak jelas, dia ada unsur-unsur tipu, unsur-unsur gharab, maka dikira judi haram ya. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya tiada sempurna syukur itu melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya. Maka melihat ia pada tiap-tiap sesuatu itu akan hikmah dan rahsia. Dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, maka mengerjakan ia akan dia. Maknanya buat yang ma'ruf, jauhkan yang mungkar. Ini tanda orang itu bersyukur. Dan bermula mereka yang tiada melihat akan dia, maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itulah kita gunakan telinga untuk mendengar Quran tadi, hadis dan ilmu yang bermanfaat, menggunakan kaki untuk belanja ke masjid, menunaikan haji, umrah dan sebagainya, menggunakan tangan untuk berperang dengan orang kafir untuk meninggikan agama Islam tadi kan ini tanda-tanda syukur. Ya. Nabi SAW di mana mengikut sunnah Nabi. Melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi SAW kerana di dalamnya beberapa hikmah dan rahsia sekalipun tiada mengetahui kita akan dia. Di sebalik sunnah Nabi ini ada rahsia. Kadang-kadang kita tak tahu lagi kan. Macam kita makan kan bersimpuh, duduk di atas dua kaki. Apa hikmahnya sunnah? Supaya kita tak terlalu makan banyak. Kurang elok kita makan dalam bentuk apa? Bersila. Sebab turun makanan ke perut, jadi tak kenyang-kenyang kita. Kan sunnahnya.
Ada juga Nabi kata makan ramai-ramai dalam sufrah. Sebab kalau makan nasi asing nanti kalau sedap kita makan, akhirnya orang last tak dapat makan. Tengok. Kalau kita makan dalam sufrah. Sufrah ini plastik yang kedai Arab tu kan. Ataupun senang kalau dah pergi umrah, pergi haji, hari Isnin Khamis buka di dalam Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram. Ada plastik kan. Lepas dibentang plastik panjang, kemudian letak kurma, roti, susu dan sebagainya kan. Inilah sufrah. Ini makan Nabi. Ini sunnah Nabi. Maka sunnah tersebut diamalkan ada hikmahnya. Dibanding kita letak di atas meja kan. Atas meja, duduk di atas kursi dan sebagainya. Akhirnya bukanlah dilarang. Maknanya kita akhirnya kadang lupa dah makan terlalu banyak kan. Sehingga bila nak bangkit macam semua pegang perut, kekenyangan dan sebagainya kan. Sedangkan kalau kita makan bersimpu ataupun menegakkan kaki kanan, duduk di atas kaki kiri, maka perut akan kempes macam tu, kita makan pun tak banyak. Tu di sebalik sunnah kan. Dan bahwasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur, ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala sekalipun maksiat itu dosa kecil. Seperti orang melihat kepada perempuan ajnabiyah, kan? Maka telah kufur ia akan nikmat mata. Patut mata kita tengok kitab, kita tengok Quran, kita tengok ilmu hadis tadi, kita tengok ulama, kita tengok mak kita, ayah kita, kita tengok Kaabah, kita tengok ke langit, ada kebesaran Allah Ta'ala, kita tengok ke laut gelombang macam mana Allah cipta, tapi bukan tengok di laut ini, jangan silap tengok pula, tengok orang mandi, jangan tengok menghayati kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Maka kesemua itu adalah tempat nikmat yang kita gunakan untuk mata. Yang kita salah gunakan melihat perempuan yang ajnabiyah, berbagai fashion, berbagai pakaian dan sebagainya kan. Maka telah kufur nikmat mata kita dan telah kufur ia akan nikmat cahaya matahari dan telah kufur ia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia seperti matanya dan matahari dan langit kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata. Dan tiada sempurna matahari dan cahaya melainkan dengan langit. Tengok. Maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Dan kias olehmu atas ini akan segala maksiat yang lain kerana tiada dapat mengerjakan suatu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat yang melazimkan oleh ada semuanya akan menjadikan langit dan bumi. Kita tengok ke langit. Fikir macam mana agung besar hebatnya Allah Ta'ala menciptakan cahaya matahari. Matahari. Ada kita bayar bil matahari? Tak ada kan? Kita tengok pada waktu malam bintang, Masya Allah cantiknya, berbilion bintang. Ada bayar bil bintang. Kemudian bulan, ada bayar bil bulan. Tak ada kan? Berapa hebat nikmat Allah Ta'ala. Tak minta apa-apa kepada kita. Upah, bil dan sebagainya. Tak pernah dipotong pun. Tak pernah pun digelapkan matahari. Ataupun digelapkan bulan bintang. Tak keluar matahari. Tak. Tapi coba kalau yang manusia ni tak bayar bil elektrik 3 bulan dipotong kan? Allah itu sayang. Tapi kita kufur, kita tak bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah bagi begitu banyak sekitar dengan kita. Mula daripada diri kita, daripada mata, daripada telinga, daripada mulut, daripada pernafasan kita dan sebagainya, kan? Kita sering lupa, kurang bersyukur, ya. Maka kiaskan ini semua. Jangan kita maksiat, itulah kenapa disebut kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Tidak ada jenis dengan Allah Nabi Muhammad SAW fi kulli lamhatin, setiap kedipan mata kita dan setiap nafas yang kita keluar. Mana kita kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka menunaikan ia akan dia dengan ikhlas. Maknanya syukur itu mesti ikhlas, kerana Allah Subhanahu wa taala, ketunggalannya, keesaannya tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya. Maka kerana yang demikian hendaklah menyebut hamba akan ikhlas. Wallahu a'lam. Itu dia nak menunjukkan bahawa
syukur itu mesti ikhlas. Maka ikhlas itu ada bab yang keenam pada menyatakan ikhlas. Jadi dia berikut-ikut syukur dengan ikhlas. Ya. Kita buka muka surat 207, bab yang keenam pada menyatakan ikhlas. Okey, sebelum kita nak baca ikhlas, bab syukur ada nak tanya ke? Sebelum kita lanjutkan dalam apa nama? Dalam tajuk ini, kalau ada soalan, boleh supaya kita faham, ada yang tak faham ataupun ada nak tanya, silakan. Jelas semua ya. Jadi syukur ini merupakan nikmat yang paling tinggi dan tidak akan putus di dalam syurga. Syukur berkekalan hingga ke syurga. Sedangkan apa tadi, khauf, sabar dan sebagainya tak ada lagi di syurga, sebab kita dah bersabar, dah takut di dunia ini sehingga kita terus melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah syukur. Oleh kerana itulah kelebihan sifat syukur menjadi asbab Allah menambahkan nikmat tadi. Dan syukur boleh menghalang daripada menolak siksa, dan bersyukur mempunyai pahala yang sangat besar. Ini sebagai kesimpulan sebelum kita masuk. Dan 3 perkara dalam syukur, iaitu ilmu pengetahuan, sikap, kelakuan kita dan amal pekerjaan kita. Jadi ilmu pengetahuan penting untuk mengetahui seluk-beluk halal haram dan sebagainya, kan. Dan sifat orang beriman, di mana Rasulullah sendiri menyatakan bahawa sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, kerana setiap urusan semuanya baik, dia tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar dan ia baik baginya. Itu dia pun ada hadis macam itu. Dan sebab untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana syukur itu disebut wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu syukur, Allah akan meredai kamu. Itu dia soalan. Dan kalau kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala, memang tak mampu. In ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Ta'ala, dia adalah kamu dapat menghitungnya. Begitulah hebatnya dia. Malah apa dia, apabila mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, apa Nabi Sulaiman kata? Hada min fadli Rabbi, dia berluani ashkur am akfur. Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allah fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini adalah daripada limpah kurnia Tuhanku, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman paling kaya. Angin menemani dia kalau terbang ke mana-mana, tak perlu pesawat. Itu hebatnya dari Nabi Sulaiman. Burung-burung menemani dan melindunginya pada kepanasan dan sebagainya. Masya Allah. Maka dia sebut hadza min fadli rabbi, dia bersyukur. Ini adalah daripada limpah kurnia Tuhan aku, nikmat daripada Tuhan aku untuk menguji aku adalah aku bersyukur ataupun tak. Aku bersyukur ataupun ingkar. Maka sesiapa yang bersyukur, maka syukurnya itu kepada dirinya. Dan sesiapa yang ingkar sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha pemurah. Ini surah An-Naml, cerita semut dengan Nabi Sulaiman. Sampai semut pun ada raja semut diperintahkan, wahai semua semut-semut, masuklah kamu ke dalam lubang kamu, kerana sebentar lagi Sulaiman dan tenteranya akan berjalan supaya tak kena pijak. Subhanallah. Dan hakikatnya orang yang selalu bersyukur pun mengakui kelemahannya dalam mensyukuri nikmat Allah yang tidak terhitung, sehingga antara ujian Rasulullah SAW ialah la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada diri, kepada dirimu. Ini maksudnya
bahawa semua nikmat pemberian Allah kepada kita mesti kita syukuri, jangan kita kufur, ya. Okey. Tak ada soalan? Ada soalan sebelum kita masuk bab 6? Tak ada, nanti tanya pun boleh. Okey. Bab yang ke-6. Jelas tak suara Ustaz? Cuba bagi komen dulu. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jelas. Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Ketahui olehmu bahwasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dan kasat. Ikhlas itu menunggalkan, maknanya mengesakan Allah Ta'ala pada segala taat dan segala kasat. Dan iaitu bahawa menghendaki ia akan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir takarrub kepada Allah Ta'ala. Tiada akan sesuatu yang lain daripada yang seperti pujian manusia, harta benda, dan dimuliakan dalilnya daripada segala tujuan dunia. Dan bahwasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia, dengan ikhlas. Jadi bila disebut ikhlas, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan harta, bukan mengharapkan naik pangkat, bukan mengharapkan sanjungan dan sebagainya, pujian dan sebagainya. Itu ikhlas, telus, lurus, kudus, ya. Itu dia. Dan Allah telah berfirman, Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Ya, Al-Quran surah Al-Bayyinah, ya. Ini dah menunjukkan betapa penting kita melakukan amal ibadah dengan ikhlas, ya. Oleh karena itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ikhlas ini mesti dalam bentuk menunggalkan Allah Ta'ala dalam semua ketaatan dengan niat hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, bukan dengan niat yang lain seperti untuk mendapat pujian manusia, untuk diberikan harta benda, untuk dimuliakan oleh orang lain, atau tujuan-tujuan keduniaan. Ini tak ikhlas. Ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana Allah Ta'ala, kemudian ada manusia tengok yang daripada bos kita, ketua jabatan kita, dia naik gaji, bukan kita tak pernah mengharap pun, dia pandang sendiri dan dia tengok kesungguhan kita, kerja pun semua selesai, maka dia pun naik pangkat, naik gaji, kita tak pernah berniat pun. Itu hak seorang majikan untuk memberikan penghargaan dan semuanya di atas kerja, kan. Kita tak pernah niat pun untuk menaikkan ini, itu dan sebagainya, melainkan kita buat ini kerana ikhlas. Kita sembah Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu, kan. Kita sembah Allah seakan kita melihat Allah. Illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu tak melihat Allah, Allah pasti melihat kamu. Jadi ini dah ikhlas, ya. Dan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hanya saja sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia, dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang lain. Maka barang siapa ada berhijrahnya kepada Allah Ta'ala dan berhijrahnya kepada Rasulnya, artinya barang siapa berpindah pada negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Dan barang siapa akan berpindahnya kerana dunia, yang mendapat ia akan dia, dan kerana berpindah kerana perempuan yang hendak dikawininya, maka berpindah
kepada barang yang berpindah, ia kepadanya sangat keji kerana menzahirkan ia akan berpindah, kerana mencarikan ia berpindah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kenapa niat kita? Kan Allah tengok siapa dia ketika berhijrah ni. Sayyidina yang menemani Sayyidina Abu Bakar berhijrah kan. Jadi Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, dan sebelum berhijrah dia masuk Gua Thur dulu kan, pada hari Isnin kan, kan bahawa Nabi ditemani hijrahnya Abu Bakar dalam keadaan waktu malam. Ya. Sayyidina Umar ketika berhijrah dia bagi pengumuman bahasa kita. Siapa yang nak menjadikan isterinya janda, anaknya yatim, sila halang saya nak berhijrah. Hijrahkan Allah dan Rasul, berani dia. Ya. Siapa lagi? Ada lagi sahabat, Abdul Rahman bin Auf, Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi ketika dia berhijrah, dia bawa panah-panahnya aja. Ya. Dalam perjalanan dia dihalang. Dihalang oleh gangster-gangster lah. Dia panah dan penembak tepat, dia tegap badannya kan. Okey, ditanya. Dia ada harta juga, Salman Al-Farisi kan, sampai sekarang pun ada kebun Salman kalau di Madinah kan. Okey. Bila dihalang, dia kata, kamu nak apa sebenarnya? Nak lawan memanah? Jom. Apa sebenarnya kamu? Rupanya gangster-gangster kaki-kaki pukul tu takut nak manah. Dia mati semua takut. Kami sebenarnya nak duit kamu, nak kunci kamu. Kalau nak duit, dia ambil kunci, dibaling aja, ambil lah. Aku nak berhijrah kerana Allah dan Rasul. Subhanallah, tuan-tuan. Hebat kan? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ketika berhijrah, isterinya tak nak ikut, semua tak nak ikut. Harta pun dia tak bawa, tak kunci pun ambil lah. Aku nak hijrahkan Allah dan Rasul. Oleh kerana niat Abdul Rahman bin Auf kerana Allah dan Rasul, apa yang berlaku di Madinah? Sampai di Madinah semua orang berebut-rebut menemani dan nak menjadi rakan kongsi kepada Abdul Rahman bin Auf, kan kaya dia, tapi tinggal semua di Mekah. Sampai di Madinah, dia selai sepinggang. Tapi orang kenal dia, kan? Para sahabat-sahabat di Madinah semua kenal. Boleh tak Abdul Rahman bin Auf, kita berniaga kongsi dengan saya dan sebagainya. Kemudian yang ramai isteri, okey, saya ada 4 isteri, saya ceraikan seorang bagi Salman. Sampai macam tu kasih sayang orang Ansar kepada Muhajirin. Tapi oleh kerana dia, Abdul Rahman bin Auf ni nak hijrahkan Allah Rasul, aku tak perlu tu semua. Cuman dia nak tunjukkan di mana kedai, di mana pasar, pinjamkan kepada aku 1,000 dinar. Bulan depan aku akan bayar balik. Tengok orang bijak, kerana Allah dan Rasul. Selepas 1 bulan, orang itu pun koprak-koprak di Madinah pinjamkan dia 1,000 dinar, dan dia dah tunjuk pasar apa dia pandai. Apa yang tak ada di pasar, sedangkan mungkin keperluan-keperluan tu, keperluan asas, keperluan orang ramai, tapi tak ada. Dia pun meniaga. Sebulan kaya. Lepas itu dia kahwin dan sebagainya. Tengok. Kerana hijrahnya kerana Allah dan Rasul, harta yang ditinggalkan pun dapat balik, isteri yang ditinggalkan pun dapat yang lain, ya, diganti oleh Allah Ta'ala. Ini disebut orang bersyukur tadi pun dapat, orang ikhlas kerana Allah dan Rasul pun dapat. Maka hadis ini kenapa dalam Matan Arba'in, hadis yang diwajibkan oleh kerajaan kepada budak tingkatan berapa? 1 kan? Kena khatam sampai tingkatan 5 paling kurang kan? Ataupun sebelum khatam, sebelum SPM kena khatam 40 hadis ini. Ini hadis tentang niatnya, hadis yang pertama dalam 40 hadis Imam Nawawi kan. Itu dia tuan-tuan, yang ada pentingnya hadis ini. Maknanya segala pergerakan hidup kita dalam bab ibadah ada 70 jenis ibadah yang perlu kepada niat.
Itu dia daripada bab solat, bab puasa, bab zakat itu biasa, sampailah bab mandi, wudu dan sebagainya, makan, minum, semua niat kerana Allah, kerana untuk ketakwaan kepada Allah tadi kan, maka sudah pasti dia akan mendapat pahala apa yang diniatkan. Perjalanan biasa, ada sahabat ni niat nak berkahwin, dia tak dapat kerana orang tak dapat kahwin aja. Lepas itu tak ada dekat dengan Nabi, tak ada dekat dengan masjid dan sebagainya, kan? Ini ada kisah, kan? Sahabat-sahabat yang macam tu. Dan menyembunyi ia akan yang menyalahinya sekalipun mencari harta dunia, dan perempuan itu harus pada syarat, kan? Dalam arti kata mencari harta dunia, perempuan semua harus, tapi kita utamakan perintah Allah, perintah Rasul. Dalam mencari itu pun ada boleh saja, tapi kita utamakan yang perlu diutamakan dulu, ya. Dan sabda Nabi SAW, al-ikhlasu sirrun min sirri istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia aku taruh akan dia pada hati mereka yang kasih akan dia daripada segala hambaku. Jadi ikhlas ini diletakkan kepada hamba yang Allah cintai, yang pasti orang dicintai oleh Allah saja yang ada keikhlasan ini, kan. Jadi bukan semua orang dapat ikhlas itu, dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Basri. Dan ketahui olehmu bahwasanya ikhlas itu 3 pangkat seperti menyebut akan dia oleh Syekhul Islam dalam syarah Al-Qashariyah. Ini sebenarnya dalam syarah Al-Qashariyah, di mana 3 pangkat tentang ikhlas ini seperti mana disebut oleh ulama. Apa dia 3 pangkat? Pangkat yang pertama, bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadat kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala, maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Buat sesuatu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana pangkat, bukan kerana gaji, bukan kerana bos, bukan kerana alang-alang, kerana malu, kerana bukan kerana nak menjauhkan diri dengan keluarga dan sebagainya, nak meninggalkan rumah biar tak guna rumah, bukan. Ini kerja mengerjakan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini yang paling tinggi, ya. Itu pangkat yang paling tinggi. Kita buat sesuatu, tuan-tuan mungkin ahli jabatan kuasa surau, masjid dan sebagainya, nak apa, ada siap tapi siap tak bersih, bawa vacuum sendiri, bawa penyapu sendiri dan sebagainya, bersihkan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak dipuji, bukan kerana nak gaji. Tak dibagi gaji pun, siap dah dapat gaji tapi tak buat kerja, dia gaji buta, kan. Kita dah bersih sendiri, kerana Allah Ta'ala. Tak ada minta, oh ini siap tak buat kerja, bagi saya gaji lah, saya buat. Itu kerana gaji. Ini buat kerana Allah Ta'ala. Tak ada peduli siap tak siap, bersih tak bersih, dia akan buat kebersihan. Khususnya Dewan Salat karpet kan banyak, kadang orang masuk, budak masuk, banyak debu, budak sujud kena pasir dan sebagainya, dia nak bersih sendiri, dah bawa vacuum sendiri. Kerana sekarang kan ada vacuum yang automatik, lepas saja dia bersihkan, dihirup semua abu-abu, bulu-bulu dan sebagainya. Bawa, setiap pagi dibawa. Itu dia, tak ada mengharapkan apa-apa ganjaran. Maka ini pangkat yang paling utama, yang paling tinggi dalam bab ikhlas. Pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada siksa. Itu dia. Lari daripada siksa, nak dapat pahala daripada lari daripada siksa. Maka ia pangkat kedua. Ada pula ikhlas pangkat ketiga, iaitu ikhlas yang lebih rendah, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia, atau supaya selamat dia daripada kebinasaan dunia. Jadi nak buat ikhlas apa semua supaya dapat sedikit habuan dunia. Orang tak mengata kepada surau, kepada siap dan sebagainya. Maknanya kegunaan dia supaya tak kena cerca lah.
apalagi dia sebagai pengerusi, patut bukan dia yang membersihkan, tak dilantik sejak dah. Tapi nak mengelak daripada ditohmah dan sebagainya, maka di situ turun keikhlasannya, jadi peringkat ketiga. Ya. Oleh kerana itulah, ikhlas yang pertama seperti mereka yang membaca, contoh, dibagi contoh. Yang pertama seperti mereka yang membaca surah Al-Waqi'ah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Yang kedua seperti mereka membaca Qul A'udzu Nas supaya dipeliharakan dia daripada waswas syaitan. Dan barang siapa yang lain daripada tiga pangkat ini, maka apa? Ini diceritakan tadi, wal waqi'ah tu dapat rezeki, maknanya pangkat ketiga. Dibaca ni kerana dapat rezeki, nak dapat dunia. Walhal kita baca aja ikhlas. Dapat tak dapat, ini perintah Allah suruh baca Quran, bukan tu dapat rezeki. Ini pangkat ikhlas yang rendah. Demikian pula kita baca Quran Nas untuk mengelak daripada was-was syaitan kan. Padahal kita baca aja. Tak ada niat yang lain, melainkan kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana Allah Ta'ala sudah pasti, syaitan pun lari. Sebab orang ikhlas paling ditakut oleh syaitan. Jadi bila ada tujuan-tujuan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka ikhlas itu disebut ikhlas, tapi ikhlas yang rendah. Jadi barang siapa lain pada tiga pangkat ini, maka dia ada ikhlas. Ini yang kita risau. Ikhlas pangkat pertama tak ada, pangkat kedua tak ada, pangkat ketiga tak ada. Ini yang kita risau. Maka kalau tidak ada daripada tiga-tiga pangkat ini, maka dia ada ikhlas dia dalam hidup. Malah ia jadi kepada riak. Dan berkata Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in, ketahui olehmu bahwasanya bagi ikhlas itu hakikatnya dan asal dan kesempurnaan, maka inilah tiga rukun. Bermula asalnya niat, artinya menghendaki akan apa, wajhullah, kerana Allah Ta'ala, kerana padanya ikhlas. Dan bermula hakikatnya menafikan campuran daripada niat, dan bermula kesempurnaannya yang benar. Dan bahasanya benar itu baginya ada 6 pangkat pula. Subhanallah. Benar pun ada dia punya pembahagiannya. Benar ada 6 pangkat. Barang siapa sampai ia pada sekalian akan pangkat sempurna, niscaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq. Itulah disebut siddiqun niyah, niat yang betul. Maka dalam bab kesempurnaan niat itu, di mana ada benar, niat yang benar. Benar pula ada 6 pangkat. Apa dia 6 pangkat? Yang pertama, benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Tengok. Pada perkataan kena benar, pada pelaksanaan pun kena benar. Yang kedua, benar pada niat, dan iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Maka jika ada padanya campuran, maka sungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Dan yang kedua, ini kembali kepada ikhlas tadi. Benar yang ketiga, iaitu pada cita-cita, seperti mencita-citakan oleh seorang atas bersedekah jika ada bahagian harta, dan cita-cita itu terkadang daif lagi, taraddud, ragu-ragu. Kata bila ada gaji nanti berinfak, dan akan buat korban, tapi sampai hari ini tak bagi apa-apa bahagian lagi, dah ragu-ragu. Tengok surau dah 7, surau kita kecil, 7 dah lebih, dah diragu-ragukan. Padahal yang 7 tu, yang 2 tu dah kita infak kepada madrasah, kepada pondok, budak tahfidz dan sebagainya, kepada orang-orang asnaf dan sebagainya. Tapi dia tengok jumlah, niat dulu nak korban, tapi sampai hari ini tak bagi apa lagi, dah ragu-ragu kan. Terkadang putus kuat. Maka cita-cita yang kuat yang putus itu dinamakan dia yang benar yang kuat. Cita-cita yang kuat yang putus, itu dinamakan dia dengan benar yang kuat. Jadi kadang-kadang ragu, tapi dihalang ragu-ragu itu, jadi dah ada duit, dah kita niat bagi ajalah. Jadi bila
dah dibagi pula kepada diragu-ragukan tadi, kemudian dilawan ragu-ragu, dibagi, maka jadi benar yang kuat. Benar peringkat yang ketiga. Yang keempat, benar pada menyempurnakan cita-cita itu dengan bahawa tiada menyalahi akan cita-cita yang benar lagi kuat itu. Seperti firman Allah Ta'ala, Rijalun sadaku ma'ahdullahu alaih. Artinya berapa lelaki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala. Yang mereka nak berjihad betul-betul sampai syahid. Surah Al-Ahzab. Tak ada ragu-ragu, dia kan? Itu dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Berapa dah? 4. Ini nak menunjukkan betapa hebat kita punya niat, supaya kita tidak silap dan juga bila niat betul maka akan adanya apa tuan-tuan? Akan adanya pekerjaan yang mana kita realisasikan dengan kebenaran itu. Yang kelima, benar pada segala pekerjaan dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas sesuatu daripada yang ada dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan dia. Bermula maknanya bersamaan di dalam dan di luar, maka jika dia bersamaan niscaya tidak tiada ada ia benar. Bahkan terkadang ia adalah riak, seperti menzahirkan ia khusyuk anggotanya. Dan di dalam hatinya supaya dipuji. Kan ada juga. Supaya dipuji, supaya dapat jadi menantu, dikusyuk di hadapan bapa mertuanya aja kan, jadi macam pelanduk sikit lah. Itu dia. Maka ini benar peringkat yang kelima, berpura-pura tidak menunjuk atas sesuatu daripada dalam hatinya. Dalam hati pura-pura, dalam amalan macam benar. Yang keenam, benar pada segala yang batin, seperti khauf, takut dan sabar dan tawakal, iaitu bahawa mengetahui akan makna khauf. Makna khauf takut ataupun raja, harapan, dan sabar dan syukur dan tawakal dan lain-lainnya, serta merasai akan sekalian yang ada dalam hatinya, artinya telah jadi segala keluar itu tabiat baginya. Ini yang paling hebat. Jadi di mana benar itu kepada 6 pangkat. Jadi mana kita berada di situ, kita boleh menilai diri kita, boleh scan diri kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, itulah betapa banyak ilmu kita baca pada hari ini yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita, bermula dengan apa tadi, syukur, kemudian bab ikhlas ini. Maka dalam hidup ini di samping ikhlas ada ikhlas yang benar, ada ikhlas yang apa nama, yang mana ikhlas niat, ikhlas dalam perbuatan, benar dalam ucapan. Maka Islam ini mesti ikhlas dan benar niat. Itu yang paling penting sekali. Karena apa tuan-tuan, kita Islam itu agama yang lurus tadi kan. Tak seumpama kita cerita dalam siri sebelum ini, ada orang niat betul tapi amalannya tak betul, tak benar. Contoh yang glamour kan, dulu saya bagi tahu apa, Robin Hood. Robin Hood dia mencuri kan. Benar tak? Tak benar, tak lurus. Tapi niatnya macam lurus, sebab mencuri harta orang kaya dibagi kepada orang fakir, orang miskin. Macam bagus saja kan. Orang kaya ni kedekut, sombong dan sebagainya, maka dia pun mencuri, merompak harta orang itu dibagi untuk orang fakir miskin. Macam bagus. Islam tak terima. Mesti caranya bagus, niatnya bagus, dan pemberiannya pun bagus. Ikut cara, ikut tertib, ikut akhlak, ikut kelakuan tadi kan. Jadi dalam bab niat tadi ada ilmu, ada kelakuan kan, ada pekerjaan dan sebagainya. Semua mesti lurus telus macam tu. Tak boleh niat saja betul, cara yang tak betul. Maka cara Robin Hood tak diterima dalam ajaran
Islam walaupun nampak niat betul dibagi-bagi miskin, tapi cara merompak, mencuri, menyakiti hati orang, merampas yang bukan haknya, walaupun bukan untuk dia, tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Islam mesti niatnya betul, caranya betul, pemberiannya ikut adab yang betul. Baru lengkap. Maka itulah diuraikan dalam 6 pangkat kepada Siddiq itu tadi. Ya. Okey, ada soalan? Silakan. Ada banyak masa lagi ni, ada 12 minit lagi. Boleh kalau ada soalan apa-apa, boleh. Silakan, kita ada 22 orang ni. Mungkin seorang satu soalan pun dah 22 minit kan. Tak payah semua mewakili 2-3 orang. Dah 2 tajuk kita baca ni penting dalam hidup kita hari-hari ni. Silakan. Bab ikhlas boleh, bab siddiq boleh, bab hijrah tu boleh, bab niat tu boleh, bab ikhlas, bab syukur dan sebagainya. Mungkin ada nak tanya, jangan malu bertanya sesat di jalan nanti. Assalamualaikum Ustaz. Boleh buat sikit. Apa ni, kalau kita tengok fasa-fasa ni, kalau macam fasa kita dah belajar sampai fasa ikhlas ni kan, dia macam ada kaitan daripada fasa 1 sampai fasa 6. Betul. Betul tak Ustaz? Berikutnya memang kaitan. Itu hebatnya pengarang. Yeah. Betul. Tak, maksudnya dalam pelaksanaan kita pun macam benda tu memang kena dia ada kaitan. Dia tak ada ikhlas tu kena sabar, kena syukur, kena. Betul. Dalam bab ikhlas pun dia kena sabar, syukur, betul. Dia satu dengan yang lain, dia saling berkaitan. Ya. Betul. Jadi mungkin nak kesempurnaan untuk mendapatkan ikhlas tu, maknanya proses dia tu kita kena lalui satu proses yang orang kata sangat rumit lah. Betul. Yang perlukan berjihad. Betul. Jahadah. Itulah. Berjahadah. Bab ikhlas ini memang pilihan Allah Ta'ala kan, yang dikasih. Zaman sekarang ini nak tolong orang apa semua dengan ikhlas kan. Jadi kadang-kadang disalah artikan kan. Betul, macam-macam. Memang kena sabar, kena tutup telinga je. Nak melakukan apa-apa pekerjaan yang ikhlas, memang kena tutup telinga kan. Kadang orang yang sebahagian orang berprasangka yang baik, sebagian orang prasangka buruk kan. Macam-macam. Kadang macam kita nak tolong orang kat tepi jalan kan, kita pun macam tak berani kan, kita berhenti takut orang tu rompak ke, scammer ke, saja-saja buat ke kan. Betul. Jadi serba salah. Macam serba salah macam mana? Ada panduan. Tinggal yang meragukan, meyakinkan. Kalau suasana menakutkan, apalagi kadang yang buat pura-pura itu lelaki kan. Kita sebagai maka tak payah, biarkan jalan aja. Ya. Kan selamat. Tak apalah kalau air macam tu, kalau macam duduk tu, kalau kita dekat takut nanti kena pegang. Maknanya kita dari arah kereta kita bagi, ya. Dengan itu kadang selamat, tapi jangan buka tingkap besar-besar kan. Dipegang nanti takut. Kalau meragukan macam tu, tinggalkan aja. Doakan semoga dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Macam tu paling kurang. Ustaz. Ya, sama. Itulah hebatnya bab-bab sifat mahmudah ini bermula dengan taubat dulu kan. Taubat, takut kepada Allah Ta'ala, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas. Baki 4 lagi, tawakal, cinta kepada Allah, redha,
dan mengingati kematian. Ya. Dah, tinggal 4 dah khatam dah ni. Ya. So lain-lain soalan, bagus. Terima kasih di atas soalan tadi. Yang lain kalau nak soal silakan supaya kita apa yang terfikir, yang nak tanya, tanya. Okey, jadi kita akan apa? Usahawi panduan satu ni, kita akan bertemu nanti hari Arafah. Ya. Jadi hari Arafah kita kena tahu bahawa hari yang paling afdal selama 1 tahun. Ya. Maka Nabi SAW ada memberi satu panduan kepada kita untuk hari Arafah. Ya. Nabi bersabda, khairud du'a'u yawma Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bermaksud sebaik-baik doa ialah pada doa hari Arafah. Sebaik-baik ucapan yang pernah saya dan para nabi-nabi yang lain sebelum saya ucapkan ialah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Maknanya kita doa hari Arafah jatuhnya hari apa? Di Mekah, maka berdoalah banyak-banyak. Ya. Hari Arafah itu sehari paling afdal di dunia. Ya. Dan apa ucapan yang Nabi-Nabi terdahulu, termasuklah saya dan Nabi-Nabi terdahulu yang selalu diperbanyakkan ucapan tersebut ataupun zikir tersebut, maka ambil ya, ingat ataupun rakam kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ulang-ulang. Itu seafdal-afdal kalimat pada hari Arafah di samping doa tadi ya. Jadi zikir yang kita baca pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang-ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh tak tambah yuhyi wa yumiit, tapi di sini tidak ada yuhyi wa yumiit ya. Jadi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang-ulang saja sebanyak-banyaknya pada hari 9 Dzulhijjah sambil kita kan sunat berpuasa pada hari itu. Jadi ulang-ulang aja. Yang jangan baca dalam tandas, lain-lain tempat baca aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dia. Jadi inilah di antara bacaan yang kita sama-sama ulang-ulang nanti daripada sekarang dan perbanyakkan pada 9 Dzulhijjah ya. Itu sebagai amalan kita untuk bulan ini. Kalau ada soalan lain silakan. Kenapa sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka pada setiap malam sebanyak 3 kali, iaitu pada malam Jumaat ya 7 kali dibuka ya. Malam-malam lain 3 kali dibuka pintu langit ya. Pada malam Jumaat sebanyak 7 kali dan pada malam hari Arafah sebanyak 9 kali. Itu dia. Jadi ya, pastikan kita berdoa banyak-banyak kerana dibuka pintu langit untuk menerima segala permohonan kita ya. Jadi mudah-mudahan dengan amalan kita, doa kita pada penghujung bulan ini, pastikan hari Arafah itu bertepatan dengan doa kita, dengan bacaan tadi, mudah-mudahan dimakbulkan segala hajat-hajat kita dan juga segala doa-doa kita. Dan kalau siapa yang
ada rancangan nak pergi umrah, Ustaz akan pergi bulan Julai 2 kali ya. 1 Julai balik 11 ya. Kemudian ada package 15 Julai pun ada. Cuman Ustaz baru balik kan. Tapi grup Ustaz juga ya. Kawan Ustaz akan bawa. Kemudian 21 Julai lagi Ustaz akan bawa. Jadi bulan 7 2 kali Ustaz akan bawa jemaah. Masa itu tak ramai sebab orang haji dah balik kan. Siapa yang nak 1 Julai 12 hari, murah aja 6390 ya. 6390 kita ada ke Taif, kita ada bawa 3 kali umrah full board, makan minum semua 3 kali 3 kali umrah. Kemudian kita akan bawa di mana bawa shopping center yang paling besar, siapa yang nak shopping. Kemudian kita akan bawa ke kebun kurma dan kita akan buat satu malam apresiasi tersebut malam keinsafan, makan nasi Arab dan juga doa bersama dan gambar bersama, semua itu masuk dalam 6390 ya. Itu dia. Jadi siapa yang nak bolehlah kontak Ustaz 0162783053 di bawah Makbul Travel. Tekan aja dekat Google apa-apa Makbul Travel akan ada. Namun selepas itu setiap bulan akan bawa satu grup. Jadi tuan-tuan kalau mungkin sibuk bulan 7, bulan 8 atau bulan 9 Ustaz bawa lagi, bulan 10 pun Ustaz bawa, bulan 11, bulan 12, setiap bulan ada Ustaz bawa akan datang, insya-Allah ada jadual. Jadi semoga kita bermanfaat perkongsian kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita sebagai hamba yang saleh, hamba yang bertaubat, dan diterima segala hajat-hajat kita, diampunkan segala dosa kita, dan seterusnya disampaikan segala hajat kita dan disembuhkan segala penyakit kita, insya-Allah ya. Okey, sekian daripada Ustaz. Kalau tak ada soalan apa-apa, moga-moga kita diberikan umur dalam ketaatan dan bertemu pada bulan yang akan datang, insya-Allah selepas haji lah kan, selepas salat di mana kita akan bertemu bulan depan, bulan 6, maknanya selepas hari raya lah kan. Hari raya mungkin 25 hari bulan. Jadi tak lama lagi. So siapa yang nak berkorban, boleh saja berkorban. Tempat surau Ustaz ada kekosongan dekat sekolah Ma'had Tahfizul Quran Miftahul Ulum pun ada kekosongan. Boleh saja, dan nak kongsi sedikit harta tadi, tekan aja Miftahul Ulum. Ada Persatuan Ibu Bapa dan Guru pun ada ya, tekan Google ke apa semua, ada makluman di situ. Kalau tak ada, kontak saja Ustaz 0162783053. Jadi mudah-mudahan diberkati oleh Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa hikna bis-shalihin wasfi maradana wa fil mautana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum tabaya karim. Jazakallah Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ustaz.